صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين، علمنا ta'wil wa dina sirata mustaqim, amma ba'. Yang saya hormati dan dikasihi para imam, para bilal, Tuan Nazir, Timbalan Nazir AJK Masjid yang hadir pada malam ini, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Perbanyakkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan sifat dengan rasa kemahuan, rasa kehendak, keinginan untuk sama-sama kita langkah demi langkah hadir ke rumah Allah ini, untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah. Ini ibadah solat maghrib berjemaah, kita bertahlil, bertahmid, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wifi direct, connection direct kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pun sama-sama tunaikan juga solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, satu lagi sifat yang sewajibnya, yang sewajarnya juga kita harus syukur, ialah Allah masih lagi menitikkan juga dalam hati nurani kita ini sifat istiqamahnya kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah. Saya doakan semua jemaah-jemaah yang di sini dikurniakan kesihatan yang baik, dipertingkatkan segala amal ibadat kita, dipermudahkan segala urusan, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Mana-mana yang Allah uji kita dengan kesakitan itu, kita doakan mereka ini ada sifat kesabaran dan juga diberikan kesembuhan yang segera sebagai asbab untuk mereka memperbanyakkan amal ibadah. Mana-mana di antara kita yang masih lagi diujikan dengan keresahan, kegelisahan, maka diberikan ketenangan bagi mereka ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana yang Allah uji kita dengan kemiskinan, kita doakan mereka ini diberikan kecukupan rezeki bagi mereka untuk mereka bawa rezeki itu, dirinya dengan keluarganya, ke syurga Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, saya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kembali dalam pengajian kitab kita, kitab Halal wal Haram fi Islam, karangan almarhum Dr. Yusuf Al-Qadawi. Pada bulan lepas kita bincangkan tentang soal kata perkahwinan. Disunatkan kita untuk kita berkahwin dan juga diharamkan kita untuk kita kembiri dan juga kita menyekat kemahuan atau juga kita mengkasihkan diri kita sebagaimana rahib, ya, ataupun juga yang diamalkan oleh agamawan orang bukan Islam itu, ya. Pada malam ini kita masuk sikit tentang bab pertunangan, iaitu melihat tunang wanita. Muka surat 312, ya.
sebelum saya nak sentuh sikit nak membaca berkenaan dengan tajuk yang mengikut kitab ini, saya tertarik apa yang dipertanyakan oleh Tuan Imam tadi berkenaan dengan daging kultur. Hari ini juga ada satu statement yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Agama berkenaan dengan hukum dan juga daging kultur, juga daging makmal. Malaysia belum lagi membuat keputusan fatwa berkenaan dengan daging kultur ini, tetapi di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura telah mengeluarkan fatwa dengan pandangan hukum berkenaan dengan daging kultur ini kan. Sebab sekarang ni perkembangan teknologi menyebabkan hukum hakam ini nak kena lihat balik sama ada boleh ataupun juga tidak boleh. Orang dah bercakap tentang meat without animal, daging tapi dia bukan hewan. Kita duk makan daging tapi bukan, tidak memerlukan kepada sembelihan. Dan tidak memerlukan orang yang nak bela kambing, nak bela ayam, nak bela lembu sebagainya. Tak perlu dah. Ya, sebab bela lembu, kambing ini bela hari ini mungkin bulan depan, mungkin 2 tahun, 2-3 bulan lagi. Kalau kata haiwan yang besar itu sampai 2 tahun baru boleh makan hasilnya, boleh buat korban, buat akikah. Kalau ayam daging biasanya dalam tempoh 35 hari, tempoh 36 hari barulah dia orang sembelih nak dapat hasilnya. Kos yang tinggi dan juga menyebabkan pollution dan yang kesan kepada alam sekitar. Nak buat rumah, nak buat tempat sembelihan, kos lagi tuan-tuan. Dan nak bela haiwan, bela ayam, kadang-kadang margin keuntungannya tak besar. Maka orang pun juga buat tentang meat culture juga, daging kultur ini. Dia ambil sel-sel, katakanlah nak makan daging apa, daging lembu, dia ambil sel daripada lembu itu, dia growthkan, dia akan biarkan dalam makmal, buat akhirnya macam daging lembu, tapi dia bukan daripada daging lembu. Macam juga kita pergi ke Thailand yang petis dan daging burger tu kan. Macam kita di sini dia buat daripada daging ayam-ayam lah. Dia buat kalau daging lembu-lembu lah ya. Biasanya kebanyakan daging-daging burger ni dibuat daripada daging kerbau, sebab itu lebih murah daripada daging lembu. Yang import daripada Australia, New Zealand itulah daging lembu, mahal, premium sikit. Maka dia ambil daripada daging kerbau ni ya. Maka itu memang haiwan betul. Kalau kita pergi ke Thailand yang kita makan petis macam daging burger itu, dia buat daripada bulu ayam saja. Boleh buat ya, sebab bulu ayam ini dia boleh mengeluarkan L-cysteine, boleh sebagai flavor, boleh sebagai improver protein yang diambil daripada bulu haiwan. Kalau dia ambil daripada bulu haiwan, contohnya ayam tadi, ayam yang disembelih harus boleh dia ambil bulunya itu ya. Ataupun juga diambil daripada bulu kambing biri-biri contoh. Kalau dia yang tak sembelih pun, bulu kambing ini boleh dimakan, sebab hukumnya itu bulu. Tetapi yang meat culture ini dia ambil daripada sel, betul, bukannya daripada bulu, sel. Kalau sel ayam tu ayam lah. Maka dalam hal ini, oleh kerana benda itu telah dibuat secara commercialized, ada di Singapura, ada di Israel, ada juga di US, maka orang cenderung ke arah ini sekarang ni dah ya. Sebab tak ada lagi yang original dah, sukar nak cari bahan yang original. Termasuk jugalah makanan-makanan pun banyak yang palsu. Sekarang ini disebut sebagai fake food, makanan yang palsu. Bukan setakat makanan tuan-tuan, orang juga palsu sekarang. Saya tak pasti yang duduk depan saya ni yang original ke yang palsu ni. Haji, ori kah? Ori, alhamdulillah. Sekarang ni agak sukar tuan-tuan. Nampak macam tan tapi no. Itu bagaimana kita sekarang ni sukar nak tentukan. Benda yang maksiat itu telah dibuat secara berluasa
yang akhirnya dia akan ada kaedah yang disebut sebagai menormalisasikan maksiat, menormalisasikan dosa. Macam orang dah berani buat podcast tentang pesuntalan, boleh promote lagi, orang boleh tengok, nak menjual tubuh, nak menjual maksiat, biasa. Ramai pula yang duk sokong, ramai pula yang duk tengok kan. Sebab tu saya bersama Datuk Mufti Pulau Pinang sebutkan, ambil tindakan lah kepada orang yang live dia buat mempromote tentang maksiat ini directly. Ada orang jemput pula tu, jemput masuk dalam podcast dia, menyebabkan orang ramai review. Bila review orang duk tengok, dapat duit tuan-tuan, dapat duit. Cumanya orang dah tak segan silu lagi nak mempromot maksiat. Baik, untuk kes sel ini tuan-tuan, maka Majlis Agama Islam Singapura, juga Majlis Ulama Islam MUIS, Majlis Ulama Islam Singapura memutuskan bahawa halal atau haram sel ni, daging kerutu yang dijual di Singapura ni, bergantung kepada 3 elemen. Bergantung pada 3 elemen ini. Satu, bergantung dia ambil sel ini sama ada sel itu daripada haiwan yang halal ke haiwan yang haram. Katakanlah dia ambil daripada haiwan yang halal, dia ambil daripada sumber lembu, baik, lembu tu sembelih ataupun tidak. Kalau tak sembelih, haram juga, sebab dia ambil sel itu. Hurrimat alaikum maitatu waddamu walhamu khinzir. Maka dia ambil daripada sel haiwan yang halal yang disembelih. Tetapi kalau dia ambil daripada sel haiwan yang telah mati, yang dah disembelih dulu mati, sel tu mati tuan-tuan. Sel tu mati. Maka sel tu mati, tidak elok untuk dia nak growthkan nanti dalam makmak. Maka dia ambil ketika sel itu hidup. Sama jugalah kalau dia ambil daripada sheep placenta, uri daripada kambing biri-biri ini, yang diinjek dekat dengan penakan ni, rahim haiwan ini, dia akan injek, ambil enzim daripada sumber itu. Sama juga hukumnya, sebab dia ambil daripada haiwan yang masih lagi hidup. Tetapi dia ambil daripada haiwan yang hidup ini, selnya itu lebih aktif lagi. Jadi kalau dia ambil daripada haiwan yang hidup, maka hukumnya adalah haram, tak boleh. Tapi orang bukan Islam ni, dia tak kira halal haram tu, asalkan laku je. Baik, katakanlah bahawa dia ambil daripada sel haiwan lembu tadi yang disembelih terlebih dahulu, katakan begitu. Dia ambil sel, kemudian dia akan growthkan dalam makmal. Katakanlah dia ambil, dia akan nak growthkan, dia nak membiakkan itu, nak culturekan sel ini dalam makmal. Maka dia bukan ambil sel tu saja, mesti dia akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Dia mesti menggunakan agar, juga darah, juga disebut sebagai tempat nak culturekan itu. Kalau tempat yang nak diculturekan ini dicampurkan dengan darah, blood, atau juga makanan yang diberikan kepada sel ini daripada sumber darah, sumber yang tidak halal, prosesnya ini juga tidak halal. Sama juga seperti enzim yang digunakan, sebab sekarang ni banyak enzim-enzim yang dimakan oleh manusia untuk nak ke arah sihat. Macam hari ni juga semalam JAKIM mengeluarkan satu kenyataan bahawa orang perempuan yang ambil asid folik, orang perempuan yang mengandung, di isteri kita yang mengandung ni biasanya nak bagi anak itu sihat, dan juga nak berikan sel macam juga rambut, kulit ini, dan juga tidak terbentuknya janin itu diberikan dengan asid folik ni. Maka asid folik ini boleh datang daripada pelbagai sumber. Jadi apabila seorang ustaz ini dalam YouTube-nya sebutkan ambil daripada hati babi, dah jadi isu. Jadi ambil daripada hati babi, duk berikan kepada isteri kita ni, dia kata. Jadi isu pula. Tak apa, yang tu saya akan ulaskan kemudian. So bila dia nak growthkan dalam makmal ni tuan-tuan,
maka dia akan lihat bercampur dengan benda-benda yang haram yang lain dan juga ataupun tidak. Kalau dia bercampur dengan benda yang haram yang lain, maka tetap juga haram walaupun dia ambil daripada sel daripada haiwan yang disembelih halal yang disembelih terlebih dahulu. Tak boleh juga. Katakanlah semuanya ini adalah halal juga dalam makmal halal, dalam sel juga diambil daripada sel haiwan yang halal juga. Okey. Halal campur halal, halal. Tapi yang ketiga ini rupa-rupanya dia tidak selamat. Orang yang makan daging kultur ini semuanya terbantut semua. Sakit jantung. Orang yang duk makan ni. Sebab dia hanya sebagai benda yang palsu kan. Macam juga kita yang duk makan benda-benda yang makan banyak benda-benda yang campur dengan bahan-bahan kimia ni, akhirnya dia akan pergi kepada benda yang boleh mendatangkan kemudaratan. Macam juga gula sebagainya, yang banyak makan gula dia akan boleh menyebabkan kemudaratan. Ya? Macam juga kita lihat apa sebab rokok itu diharamkan, antaranya kerana memudaratkan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka kalau ianya dipastikan mudarat, ya, maka dia tetap juga dianggap sebagai benda yang haram. Walaupun sel halal, dalam makmal juga halal, tidak bercampur dengan benda yang najis, tetapi akhirnya memang ianya adalah mendatangkan kemudaratan. Maka mudarat ni tuan-tuan, berbahaya, semua agama tak boleh. Bukan setakat agama Islam. Semua agama tak boleh. Ya? Kalau benda yang haram ni, Islam je kata tak boleh. Orang pakai Islam boleh asalkan selamat. Tetapi kalau ianya tidak selamat, memudaratkan, Islam tak boleh, agama lain juga tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, makan benda yang berbahaya ini lebih besar impak dia kepada manusia. Dia sudut fizikal lah. Boleh mematikan semua. Sebab dia adalah mendatangkan kemudaratan. Jadi keputusan yang dibuat oleh kerajaan Singapura ini maknanya 3 elemen ini. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya baca, agak sukar nak memenuhi ketiga-tiga elemen ini. 2 mungkin boleh lah, 1 mungkin boleh selamat kan, food safety okey. Tetapi sel dan juga dia nak growthkan ini mungkin juga bolehlah, sebab banyak juga enzim, bakteria yang diambil daripada bahan yang halal banyak. Contohnya Lactobacillus ke bifido yang disebut sebagai good culture, bakteria yang baik yang ada dalam yogurt. Pernah makan yogurt kan? Yogurt bagus makan, dia sebagai nak menambahkan kita punya enzim yang ada dalam badan ini, yogurt. Pernah makan yogurt je? Hari-hari yogurt bagus. Sedap ke yogurt ni? Sedap ni. Sedap ke yogurt ni Haji? Sedap. Sedap ke yogurt ni? Sedap ni. Tapi yogurt ni tuan-tuan, asal usulnya dibuat daripada najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Sedap ke Haji? Hai, tak sedap dah. 3 kali saya tanya ni. Mana? Percaya ke tak ni? Tuan-tuan percaya tak? Ha? Ni ustaz cakap ni tuan-tuan. Dalam masjid pula tu. Pegawai JAKIM lagi cakap. Tu pun tak percaya lagi tuan-tuan. Ramai orang duk percaya pada artis lagi sekarang je. Dia ustaz yang duk cakap ni dah. Tuan-tuan pernah kan tengok iklan Yakult dulu kan? Dia sebut apa? Yakult kan? Dia sebut begitu Dan dalam iklan tersebut, syarata tersebut bahawa dia ambil 50 tahun dulu good culture, bakteria yang baik. Betul tak? Sebab dalam dunia kehidupan culture ni, bakteria ni dia ada bakteria yang baik, dia ada bakteria yang jahat. Macam orang jugalah tuan-tuan. Dia ada orang baik, dia ada orang jahat. Orang baik datang masjid, Alhamdulillah dah. Begitu. Maka dia ambilnya good culture ini,
asal usul dia, hidup dia adalah dalam usus bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Kalau usus bayi ni tuan-tuan, ada apa? Najis lah. Ke ada kek? Tak ada, ada tai. So, bagaimana hukum dia pula kalau kita duk makan yogurt ni? Dah? Sedap tak? Dah. Sebab tu dalam hal ini kami bincang. Dan saya memang terlibat dalam membuat kajian tentang yogurt ini tuan-tuan. Bila asalnya dulu produk Nestle, sama ada Nestle ke Vitagen ke Nutrigen ke, kalau yogurt biasanya memang diambil daripada culture ini. Sini ada orang sains tak? Food science ada? Orang food science? Tak ada? Kau tak mengaku dia? Saya bukan orang sains tu. Kalau saya ni ustaz, kalau salah mohon perbetulkan. Tapi itulah yang kami buat kajian. Diambil asal usulnya yang disebut sebagai lactobacillus. Sebab tu bila kita beli Yakult ke Vitagen, tuan-tuan baca tak label? Label tu. Ke pakai yakin lah, percayalah kepada logo halal ni dah. Makan itu biasanya orang Melayu lah. Orang Melayu dah. Kalau orang putih dia akan baca. Sebab ada orang boleh kaya, boleh saman syarikat, dia kena label tu. Itu orang Malaysia ni makan lah kan, cara apa tak. Kalau kita baca label, ditulis sebagai milk culture, susu yang berkultur, betul. Sebab tu bila kita buka dalam tempoh 4 jam, kalau kita tak minum, tak simpan dalam peti ais, dia akan berlakunya tindak balas kimia. Dia akan jadi masam. Bermakna dalam tu adanya culture, bakteria. Dan antara yang disebutlah sebagai LB stand for lactobacillus, yang merupakan salah satu good culture yang diambil, asal usulnya itu datang daripada usus bayi yang berusia 2 tahun ke bawah ini. Maka perkara ini dibincangkan, dibawa dalam majlis fatwa. Maka fatwa memutuskan bahawa penggunaan lactobacillus sebagai pemangkin dalam nak buat yogurt ini tuan-tuan, yang diambil daripada sumbernya najis bayi, hukumnya adalah harus ya. Sebab tu adanya logo halal tu dalam yogurt ini tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak makan yogurt, cari yang ada logo halal. Jangan cari yang tak ada. Yang tak ada itu something wrong lah ya. Cari yang ada logo halal ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya bukannya sekali nak buat yogurt diambilnya najis, bukan. Kalau begitu untunglah siapa yang anak dia ramai, berak banyak-banyak sip, boleh buat bisnes. Bukan begitu. Nah, kita lihat syaratan yang sebut 50 tahun dulu dia ambil sekali ya. Dia punya mother seed, macam juga kita yang belajar bab vaksin. Dia ada mother seed dia ada parent seed yang asal usulnya ambil. Maka dia ambil asal usulnya sekali, dibiarkan. Sebab tu dia sebut 50 tahun dulu. Dibiarkan. Zat sifat najis sudah dah hilang dah. Dalam kaedah fiqhiyah disebut sebagai istihalah. Istihalah ni dia dah transform, dia dah jadi 100% change. Dia dah jadi benda yang lain dah. Sebab tu dalam bab vaksin boleh berlaku istihalah tuan-tuan. Benda yang asalnya najis boleh berubah kepada sifat yang lain. Sama juga seperti dalam bab culture ini, dia dah jadi benda yang lain. Maka hukumnya adalah harus dengan mengambil kira enzim ini, culture ini dibiarkan dalam makmal tadi. Makmal juga harus mengambil kira makanan yang diberikan kepada culture ini, kaedah pembiakannya itu tidak ada contaminate, juga tidak bercampur dengan benda-benda yang najis. Sama juga seperti kaedah dan juga apa yang dibuat kepada daging kultur tadi. Dalam makmal kena pastikan. Barulah kita boleh berikan status halal kepada yogurt, kepada Yakult sebagainya itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses-proses itu, agak sukar tuan-tuan.
Mengapa 24 bulan? Mengapa 2 tahun ke bawah? Dalam Al-Quran Allah kata bahawa ibu naklah menyusu anaknya haulaini kamilain 2 tahun. Sebab tu syarah sebut bahawa dia ambil daripada sumber itu 2 tahun tuan-tuan. 2 tahun genap ni. Dengan susu cap apa? Gantung. Bila sebut gantung, tak kira gantung itu tinggi ke rendah ke, wallahu alam lah. Tapi datang daripada sumber wanita susu ibu ni tuan-tuan yang terbaik. Sebab tu kita lihat hari ni bila banyak makanan-makanan yang dibuat daripada sumber enzim, asalnya daripada sumber susu juga, susu ibu. Dan juga yang terbaru pandangan yang diberikan juga oleh Sebu Samahah Datuk Mufti Wilayah berkenaan dengan makanan-makanan yang dicampurkan dengan susu ibu. Ada sekarang itu. Ya, makanan-makanan yang dicampurkan dengan susu ibu. Walaupun ada pelbagai pandangan fuqaha tentang ada yang boleh, ada yang tak boleh sebab dah campur dengan benda yang lain, dia tak jadi ibu susuan dah. Ya. Macam juga susu ibu campur dalam teh tarik, dah jadi benda yang lain, maka tak dianggap sebagai suami susuan tak. Dalam hal ini itu pandangan-pandangan, tetapi dalam masa yang sama juga mengambil kaedah tazara'i, lebih baik mengharamkan daripada mengharuskan dia. Maka pandangan yang diberikan oleh Sebu Samah Datuk Mufti, susu yang diambil, susu ibu yang dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain untuk dibuat produk makanan yang mahal nilainya, maka dianggap sebagai benda yang haram kerana takut nanti berlaku benda-benda yang lain juga begitu. Itu kita lihat bagaimana proses untuk dalam meat culture ini. Ya? So setakat ini maknanya tiga elemen itu. Tapi daging kultur ni tak masuk Malaysia, tidak ada. Ya, sebab semua produk yang dianggap sebagai sumber daging ini perlu melepasi makis terlebih dahululah. Ya, yang ada di sempadan. Ya, boleh itu tentang meat culture. Yang keduanya tentang folic acid tadi. Apabila seorang ustaz yang duk ceramah kata dia ambil daripada hati babi, jangan duk ambil folic acid itu. Dia tuan-tuan, apa juga pun yang kita makan, yang kita ambil ini biasanya datang daripada 3 sumber. 1 sumber haiwan, 2 sumber tumbuhan, 3 sumber bahan-bahan kimia. Ini dah banyak bahan-bahan kimia yang chemical base ini yang dibuat. Maka benda yang sama boleh datang daripada sumber haiwan yang halal, sumber haiwan yang haram. Contohnya kalau disebutkan tadi, tak semestinya folic acid ini ambil daripada sumber hati babi. Tak semestinya. Kalau dia ambil yang itu memang haram. Kalau dia ambil daripada hati lembu, hati kambing yang disembelih, maka hukum itu akan berubah. Tetapi hari ini orang dah buat daripada sumber yang sintetik yang cukup banyak. Maka dalam hal ini Jaki mengatakan bahawa walaupun namanya itu sebagai folic acid, maka ambillah sebagai suplemen, maka ambillah daripada yang ada tanda halal, yang ada logo halal terlebih dahulu, tuan-tuan. Ya, itu sebagai satu kaedah. Yang ketiganya tentang limau mandarin. Banyak babi, semua babi. Semua babi tuan-tuan. Hari ini pun juga pihak Makis menahan berapa tan tu lemak babi yang diselup masuk. Jadi bila orang tanya saya kata gini, benda yang tak pasti. Kan? Benda yang tak pasti, dia kata buah limau mandarin ini disapu dengan lemak babi sebagainya kan. Jadi benda tu benda yang tak pasti. Ya? Dan juga tak semua buah limau tu. Jadi kita pun tak tahu. Jadi benda yang tak tahu ni tuan-tuan, maka kita gunakan kaedah asal al-asl fi asya' al-ibahah. Asal satu perkara itulah harus kita makan buah mandarin ini, kecuali kita dah tahu yang ni memang disapu dengan lemak babi contoh.
Dan juga kalau kata disapu pun, kulitnya ke isinya? Kulit itu pun banyak lagi yang perlu dibahaskan. Dia macam kaedah dulu semasa meat cartel, daging sudup ni. Kan orang kata yang sekarang daging sudup semua haram. Ada saya ingat ketika itu penghujung tahun 2020 gitulah. Dan orang nak buat kenduri. Orang nak buat kenduri. Bila timbul isu tu orang duk call, "Ustaz, saya dah beli daging import banyak ni, nak buat kenduri. Habis tu halal ke haram? Kalau ustaz kata haram, saya buang." Saya kata jangan gitu, saya bukan mufti. Ya, tapi kaedahnya selagi mana ianya belum ditentukan pasti ianya memang daging kita yang kita beli itu memang haram, maka kaedah asal boleh masaklah, makanlah. Saya sebut begitu. Ya, selang 2-3 hari mufti wilayah pun juga mengeluarkan kenyataan yang sama. Kalau kata sekarang ni belum perkara yang belum pasti, kita pun tak boleh nak menghukum semua itu adalah sama. Kalau semua hukumkan di benda yang sama, maka yang lain tu halal. Benda yang halal kita nak mengharamkan, itu adalah mengharamkan benda yang halal. Menghalalkan benda yang haram itu, dia adalah sebagai satu benda yang disebut sebagai dosanya itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Dr. Yusuf Al-Qadawi. Maka dalam hal ini hukumnya adalah harus makanlah. Jadi buah limau ni juga dia punya kaedah dia begitulah. Kalau kata beli dah, rasa was-was, tak nak makan, beri saya. Benda yang tak pasti, benda yang tak pasti ni, maka kekal hukumnya adalah asalnya adalah harus. Tetapi kalau kata was-was yang tinggi, kita rasa memang nak jaga warak kita ni, syarak mungkin lepas dah, tapi nak jaga up lagi menjadi pada yang warak, maka dak ma yuribuka ila ma la yuribuk, kata Rasulullah SAW, tinggallah kamu benda-benda yang mewaswaskan kamu, ambillah benda-benda yang tidak mewaswaskan kamu. Itu dia punya kaedahnya, tuan-tuan. Baik, termasuk jugalah sikit tentang isu nak derma rahim. Ya. Ini khas kepada orang perempuan lah kan. Ada kadang-kadang Allah uji kita, Allah uji anak-anak kita, bila lahirnya itu anak perempuan kita tanpa rahim. Ya? Maka pada asasnya ilmu perbuatan yang ada, nak bersalin tu tak boleh lah kan, tanpa rahim. Ya? Kecuali kalau kata kun fayakun, Allah kata nak jadi, jadilah. Macam Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah kan, boleh je. Tapi pada ilmu kedoktorannya itu, nak lahirnya zuriat mesti ada rahim, maka lahir tanpa rahim. Maka ada orang yang nak menderma rahim. Setakat hari ini memang fatwa kita masih pegang kepada fatwa yang dibuat pada tahun 2014 lagi, yang dibuat kajian oleh maka nak menderma rahim ni memang tak boleh, haram. Ya, haram untuk kita nak menderma rahim. Contohnya seorang wanita yang dia pun memang tak nak kahwin, ataupun juga dia tak nak anak. Dia nak kahwin tapi tak nak anak, takut kerana kemiskinan, takut kerana tak boleh nak jaga. Sedangkan setiap apa juga pun, anak itu telah diberikan, Allah telah janjikan rezeki kepada anak yang dilahirkan ini, tapi dia tak nak percaya juga, maka dia sedekahkan, berikan rahim itu kepada orang lain. Tetap hukumnya adalah haram bagi pandangan Islam ketika ini. Bagaimanapun kajian yang dibuat yang mana ada keperluan dan pemindahan rahim ini berjaya, maka ada yang diminta JAKIM mengkaji semula fatwa yang telah diputuskan sebelum ini. Ya. So untuk itu buat masa sekarang masih lagi dalam perbincangan. Ya, ialah kalau kita lihat ada orang yang memang Allah berikan dengan kesuburan, subur. Azan ke? Ya? Boleh. Ni mana kan? Sebab macam punya azan ni.
Tak handphone. Kan? Ke nak suruh berhenti dah ni? Baik. Jadi ada orang yang Allah berikan kesuburan kepada mereka ni. 15 tahun kahwin, 15 orang anak, tuan-tuan. Subur. Setiap tahun beranak. Tak sempat nak tukar jersey. Pakai jersey tu manjang. Tuan-tuan, 15 tahun 15 orang. Dia 11 orang lelaki, 4 perempuan. Lelaki pasukan bola. Sebab Malaysia menang baru ni kan. Walaupun seri macam menang lah. Jadi kalau dia kahwin umur 20 tahun, kalau 15 tahun baru 35 tahun. Ada 5 tahun lagi lah. Subur. Maka dia nak sedekahkan dia punya rahim itu kepada orang lain. Dalam hal ini boleh ke tak boleh? Yang tu cuba dibangkitkan. Maknanya keperluan wanita-wanita sekarang ni yang mungkin kesan daripada kaedah pemakanan yang ada ni menyebabkan ramai orang yang tak subuh dah. Kan? Beza dengan orang dulu, setakat 10 orang anak tu biasa kan. Orang zaman sekarang 2 orang tu dah tak nak dah. So akhirnya kepupusan yang dah semakin pupus sekarang ni, maka itu antara kaedah dah. Jadi hukum ni dia bersifat tetap dan anjal. Anjal ni dia boleh berubah mengikut wakil realiti yang ada. Ya? Yang tu kita lihat bagaimana kaedah-kaedah hukum yang boleh dibincangkan, termasuk jugalah yang kata isu tentang poliasid apa juga pun, dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. Kita tak boleh nak menghukumkan bila sebut nama tu semuanya adalah haram, tak boleh ya? Kecuali jelas yang ianya adalah haram, jelas lah macam juga konsert kan. Ni nak datang pula ni apa nama kumpulan tu, Syiran ke apa nama kan. Dulu Al-Fadhil Al-Kupli kan. Al-Kupli datang, penuh stadium, orang duk pergi ambil berkat. Jadi kalau sekarang ni nak pula datang. Jadi kalau kata silakan ya, kalau kata ianya itu benda yang jelas haram, maka haram lah. Mufti juga mengatakan bahawa benda itu benda yang haram. So jangan ada perasaan dalam diri kita ni sifat redha kepada benda-benda yang jelas hukumnya haram, maka kita juga akan disebut sebagai orang yang bersetuju dengan benda yang maksiat, dosa bagi kita ya. Jadi saya satu saja yang sempat saya nak kongsikan, tak sempat nak masuk tajuk ni. Oleh kerana Tuan Imam duk tanya bab tu, saya pun duk ceritalah isu-isu semasa yang mungkin kita rasa tak ada kena-mengena, tapi kita risau kod-kod anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ni yang makan, dia tak makan dah bubur lambuk ni tuan-tuan. Nak Ramadan ni kan, jangan duk buat bubur lambuk lah. Bubur lambuk tu zaman-zaman 60-an, zaman-zaman 70-an. Sekarang orang dah tak makan dah bubur lambuk, orang dah makan takoyaki dah. Masjid buat takoyaki lah pula. Bubur lambuk ni style lama. Orang zaman sekarang tuan-tuan, zaman telah berubah. Jadi apa yang baik datang Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak bila kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rizqna rizqan wasi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi bil alamin. Subhanallah min subhanallah.